Okey. Kita dah rekod sekarang ya. Okey. Kita nak belajar macam mana nak menyebut setiap huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf yang digunakan dalam Al-Quran ya. Kalau yang orang Melayu yang diguna huruf Jawi, dia tak panggil huruf hijaiyah ya, sebab ada huruf-huruf yang kita gunakan bahasa Melayu yang tak digunakan dalam Al-Quran. Contohnya huruf huruf fa, huruf ga, ada huruf macam tu ya. Hijaiyah ni cuma huruf-huruf dalam Al-Quran. Ada berapa huruf-huruf dalam Al-Quran ya? Ada orang kata 30, ada orang kata 29, ada orang kata 28. Semua tu betul. Ada dua orang nak masuk. Okey. Yang kata 30 tu dia makan semua, alif pun masuk sampai ya, semua masuk. Yang kata 29 dia tolak lam alif sebab lam alif datang daripada huruf lam dan huruf alif. Betul juga. Yang kata 28 huruf hijaiyah betul juga sebab dia dah tolak lam alif dan dah tolak juga alif. Sebab bunyi a, i, u sebenarnya bukan datang daripada huruf alif. Dia datang daripada huruf hamzah. Ya, jadi itu dia bilangan huruf dalam Al-Quran. Dan semua huruf-huruf ni 28, saya ambil 28 dah tolak lam alif, dah tolak alif ni tadi, akan melahirkan 336 bunyi. Jadi bila kita mengaji, kalau kita gunakan semua huruf tu, ada 336 bunyi dan tak ada dua huruf mempunyai bunyi yang sama. Jadi kalau contohnya kalau kita baca wasyamsi waduhaha, kat hujung tu ada dua huruf tau. Satu ha, satu ha. Kalau kita baca sama je, adalah silap tu. Maksudnya ada huruf yang kita dah tertukar bunyi pada huruf satu lagi. Dan akan menjadi kesilapan atau kesalahan besar kalau kita tertukar huruf sampai tertukar makna. Ya, kesalahan mengaji Al-Quran ni ada dua. Satu dipanggil lahan khafi ataupun kesalahan ringan yang tak mendatangkan dosa, iaitu apabila contohnya bila kita baca tempat dengung kita tak dengungkan, yang baca patutnya 6 harakat kita tak baca 6, kita baca 2 harakat contohnya kan. Itu kesalahan juga tapi tak sampai berdosa. Ya, kesalahan kedua yang mendatangkan dosa bila mengaji adalah bila makna tertukar. Sama ada pertama dengan kita tersalah baca baris, contohnya baris atas kita baca bawah, baris bawah kita baca depan sampai tertukar makna, itu berdosa. Contoh yang paling klasik pada Al-Fatihah ya, an'amta alaihim, nikmat yang engkau beri ke atas mereka. Kalau kita baca an'amtu alaihim dah jadi nikmat yang aku beri pula. Jadi dah salah. Bila salah makna jadi berdosa. Itu kalau tersalah tukar baris, salah baris. Satu lagi kesalahan yang akan jadi fokus kita hari ini adalah tersalah sebut. Tersalah sebut huruf sampai menjadi huruf lain yang sampai menukar makna. Itu bahaya. Dan boleh jadi berdosa. Jadi sebab itu hari ini kita nak fokuskan pada topik sebutan sahaja. Ya. Jangan sampai tersalah sebut jadi huruf lain jadi berdosa. Jadi kita tengok jadi kat mana huruf-huruf ni keluar, bersekitar dari dekat halkum sampai ke bibir ya. Yang dah ni dari bibir, dari lidah, dari kerongkong, yang ini menghasilkan sebutan huruf itself. Kalau yang dari mulut, dari rongga mulut dan lagi rongga hidung ni, yang hijau ni lebih kepada menghasilkan bunyi mat dan bunyi dengung ya. Itu dia tempat-tempat keluarnya bunyi-bunyi yang kita gunakan semasa mengaji. Jadi itu dia. Contohnya dari rongga mulut keluarnya 3 huruf mat. Huruf mat ni vowel lah, alif, waw, ya ya, ya a, i, u. Ya. Jadi dia ada makhraj dia tersendiri. Waw keluar dari bibir contohnya, ya dari lidah. Tapi bila dia berfungsi sebagai mat, iaitu dia memanjangkan bunyi, itu dia keluar dari rongga mulut. Bila dia panjang tu sa contohnya ya. Ya a tu sebenarnya keluar dari rongga hidung. Rongga hidung, minta maaf, rongga mulut. Okey. Jadi
kita mulakan makhraj keluar huruf atau sebut huruf-huruf hijaiyah daripada kerongkong dulu. Kita tengok kerongkong dulu ataupun halqum. Okay. Dia terpecah 3. Yang paling bawah hujung pangkal halqum kita panggil, yang paling bawah ada 2 huruf yang keluar dari pangkal, iaitu pertamanya huruf hamzah yang menghasilkan bunyi a, i, u. Cuba semua orang sebut a, i, u. A, I, U. Betul. Itu macam U. betul. Itu macam huruf A lah tu. A, I, u. Jadi hamzah insya-Allah tak ada masalah melahirkan bunyi a, i, u. Okay. Kedua, huruf yang keluar dari pangkal halqum adalah huruf ha. Huruf ha pun insya-Allah tak ada masalah, boleh sebut ha, hi, hu. Kita semua sebut Ha, hi, hu. betul. InsyaAllah tak ada alah ya, ha, hi, hu. Kalau berinsaf dia mungkin tak ada masalah. Cuma masalahnya nanti bila kita dah gabungkan dia jadi ayat panjang. Ya, okey. Betul. Jadi a, i, u, ha, hi, hu tak ada masalah. Sebut relaxnya. Kita masuk pada tengah halqum. Tengah halqum keluar lagi 2 huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf ain. Huruf ain ni bunyinya a, i, u. Cuba semua masing-masing cuba. I, U. Betul. Pastikan macam tengah tekak atau halqum tu kita sempitkan sebab nak tekan sikit pada bunyi ain tu ya. A, i, u. Lagi sekali. A, I, U. Betul Puan Dazwita, macam itulah bunyinya a, i, u ya. Jadi ain ni contohnya banyak pada Rabbil Alamin contohnya kan. Itu kita kena pastikan bunyi itu ditekankan ainnya alamin, jangan jadi alamin. Jadi macam sengau sikit. Jadi hari ni saya nak highlight risiko pertama yang kemungkinan tertukar antara 2 huruf dari halqum adalah antara hamzah dengan ain. Pastikan ini salah common, orang tertukar hamzah dengan ain. Yang satu a, i, u, yang satu a, i, u. Kita tengok contoh. Yang mana dalam contoh ni dia boleh tertukar makna bila kita tertukar sebutan ain kepada hamzah. Contoh alim. Ya. Contohnya pada ayat innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alim. Pastikan bacanya alim. Cuba baca. Innallaha alimun hakim. Innallaha alimun hakim. Betul Puan Nurmalah, Puan Dazwita, itu ain. Kadang-kadang orang bila dia tertukar ain jadi hamzah, dia baca innallaha alimun hakim. Dia kadang-kadang tak sedar sebenarnya. Dia tak cukup tekankan ain tu, alim tu jadi alimun hakim. Banyak ya yang tersalah tukar hamzah dengan ain. Bila itu terjadi, alim tu dalam bahasa Arab maksudnya pedih. Selalunya terdapat pada ayat azabun alim, azab yang pedih. Nampak tak bahayanya kalau tertukar ain jadi hamzah. Ya. Jadi ini satu kesalahan biasa yang ramai orang tertukar. Dia tak cukup tekankan ain tu. Jadi pastikan bila ain bacaannya kena a, i, u, bila hamzah boleh baca relax. A, i, u. Nanti kalau tak jadi kes macam ni tertukar. Kalau dalam Al-Fatihah ada ain pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian alam. Kalau alamin saya tak tahu pula makna dia apa. Jadi kalau tersalah baca alamin ya.
Sebab itu saya ada satu student mu'allaf ya, bila saya kata Al-Fatihah ni, Ain ni dalam Al-Fatihah Alamin tu, dia kata, oh patutlah orang selalu kata betulkan Al-Fatihah, betulkan Al-Fatihah. Dia kata, saya ingat apa nak betulnya, saya dah hafal dah Al-Fatihah. Rupanya kesalahannya kat situ lah, ya, pada bunyi Ain, pada bunyi Ha, macam tu ya. Jadi itu dia contoh kalau tertukar Hamzah dengan Ain. Kita tengok balik, itu tadi risiko pertama ya. Hamzah dengan Ain, hati-hati. Ain. Okay. Kita tengok huruf kedua dari pangkal halqum, iaitu huruf Ha. Huruf Ha yang tengah ni tak sama sebutannya dengan Ha simpul yang dekat pangkal halqum ni. Ha simpul ni kita boleh sebut biasa, Ha hibu, selamba. Kalau Ha yang tengah ni kita kena sebut, orang Melayu panggil Ha pedas. Kita kena pedaskan sebutannya, macam sebab tengah halqum ni kita kena macam kena apa ni? Panggil kan sikit halqum tu. Ha. Jadi Ha pun sama, kena pedaskan Ha, Hi, Hu. Cuba ramai-ramai sebut. Ha, hi, hu. Sekali lalu saya dengar banyak yang belum pedas. Ini nak kena praktis. Bayangkan kalau makan cili kan, lepas tu kan rasa pedas kan. Macam tu kan. Pedas gitulah dia. Jadi kena pedaskan Cuba one more round. Ramai-ramai cuba. Ada improvement. Masih ada yang kurang pedas. Yang tu apa yang tak pedas lagi. Tapi ada yang saya dengar dah pedas, okey dah pedas. Masih ada yang belum cukup pedas. Kena makan cili padi lah tu salah Tu dia. Jadi bahayanya Ha ni ada pada ayat kedua surah Al-Fatihah. No, ayat pertama pun ada surah Ha, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim menggunakan huruf Ha yang ini, bukan Ha simpul. Jadi apa ni, pastikan kalau baca Al-Fatihah, Al-Fatihah ni rukun qauli ya, bacaan wajib dalam solat. Jadi kena pastikan bacaannya betul. Jadi jangan baca biasa Bismillahirrahmanirrahim, tak ada dengarkan. Kita tak ada dengar pedas. Maksudnya apa? Saya dah tertukar Ha pada Rahman, pada Rahim kepada Ha simpul yang ni, yang bawah ni. Jadi pastikan semua orang kalau baca Al-Fatihah ayat pertama Bismillah tu pedaskan bunyi Ha untuk pastikan maknanya Pengasih, Penyayang Allah dengan nama Allah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ramai-ramai betulkan Bismillah begini ya. Cuba ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul pandai. Satu lagi Ha pada ayat kedua kat mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji. Jadi kena sengaja pedaskan bunyi Ha pada Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak boleh baca biasa Alhamdulillah, itu Ha simpul, tak boleh. Apa jadi kalau kita tak pedaskan bunyi Ha pada Alhamdulillah, dia tak jadi segala puji nanti. Kalau tak pedas. Bila perkataan tertukar sampai bertukar makna, tu dah jadi berdosa tu. Ada orang cakap apa? Oh, suara tak clear. Suara saya tak clear ke? Dah dengar tak? Clear? Jauh. Jauh. Tinggal mangkuk gangguan dah. Okey dah? Ada gangguan. Ada gangguan background. Ada background. Okey tak sekarang? Apa suara saya? Okey. Okey, Ustazah. Alright, alhamdulillah. Kita sambung ya.
Jadi pada ha dengan ha tadi adalah risiko kedua. Ini sebutan ha tadi. Jadi ha dengan ha tadi adalah risiko kedua yang saya nak highlight mengenai huruf-huruf dari halqum. Pertama tadi hamzah dengan ain, hati-hati kena bunyi dia kena bezakan. Dua huruf ha dengan ha kena bezakan. Jadi ada risiko tertukar perkataan. Boleh? Ha dengan ha boleh? Puan MJ, saya tak tahu siapa MJ tu. Rasanya boleh mute dululah, dia dengar kat belakang. Kuali yang mahal kan? Ada suara background daripada Puan MJ. Huruf seterusnya daripada hujung halqum adalah huruf ghain. Ghain ni bunyinya insya-Allah tak ada tertukar lah, tak ada risiko tertukar. Ghiru. Cuba masing-masing sebut. Betul. Betul. InsyaAllah tak ada masalah, semua nak menyebut ghiru. Rasanya dia tak ada masalah tertukar. Okey. Betul. Seterusnya daripada hujung halqum adalah huruf kha. Huruf kha. Macam mana nak mutekan semua orang punya mic? Huruf kha ya. Okey. Huruf kha ni ada masalah. Saya nak detailkan sikit huruf kha ni. Dia nak sebut huruf kha ni daripada atas halqum, dia kena ada macam efek nak keluarkan ha tu, ada bunyi kha dia tu. Okey, dengan saya sebut huruf kha, saya exaggerate sikit ya. Sebenarnya baca tak payahlah buat Sudin, mana Salihah? Puan MJ boleh ni tak? Boleh mute tak? Ada macam belakang ada background suara. Jadi bunyinya kha, khi, khu. Dengar tak kha dia tu? Saya lebihkan sikit lah. Kha, khi, khu. Ada kha dia tu. Betul. Ramai yang dah betul bunyinya tu. Alhamdulillah. Betul Puan Fauziah. Jadi pasal risiko ketiga yang saya nak highlight adalah bunyi kha ni antara kha dengan ha dengan ha, especially kalau dia baris bawah dengan baris depan. Betul. Ha tu tak perlulah sampai ke dada ha, tak payah. Biasa je. Cuma kha ni contoh yang paling klasik, kha ni tertukar dekat mana tahu? Dekat perkataan akhirah. Dalam Quran kan ada banyak ayat fi dunya wa akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi oleh sebab akhirah ni huruf kha, pastikan bacanya tu jangan baca biasa akhirah, itu ha simpul. Jangan pedaskan dia jadi akhirah, itu ha pedas. Kena ada kha dia tu. Dunya wal akhirah. Cuba try semua. Betul? Dunia wal akhirah. Wanda Zwita belum cukup. Akhirah. Dunia Wal akhirah. Puan Fauziah pun macam belum cukup kha dia lagi. Akhirah. Betul. Wal akhirah. Betul Puan Dazwita. Ya, jadi itu dia risikonya huruf kha ni. Ya, bila dia baris bawah, baris depan, jangan tertukar dia dengan ha simpul ya. Jadi pastikan kalau kha ni baris bawah bunyinya khi wal akhirah. Kalau ha ni pula pedas bunyinya ya. Alhamdu. Yang ini ha je yang boleh sebut biasa. Kalau ha dengan kha, kena pastikan kita ada usaha lebih nak menyebutnya. Baru betul.
Ya. Jadi contoh, kita tengok contoh lagi. Ni dia. Contoh-contoh ayat ya. Dalam surah Al-Falaq yang sebenarnya saya ada share dalam grup link dia semalam ke 2 hari lepas ya. Pertamanya pada Bismillahirrahmanirrahim, fokus pada sebutan huruf ha. Pastikan ha-nya itu pedas, baru dia jadi ha. Betul. Kita ada 3 risiko kan. Tadi bunyi ha. Yang ini risiko yang kita sebut pertama tadi. Apa dia? Antara bunyi hamzah dengan bunyi ain. Ya. Dan apa ni, beri perhatian bila dia duduk sebelah-sebelah. Contohnya pada A'udzubillah. Contohnya kan, bila dia sebelah-sebelah, pastikan bunyi dia tak sama. Jangan kesalahan yang biasa bila dia sebelah-sebelah hamzah dengan ain pada isti'azah a'udzubillah tu, orang sebut dua-dua ain. Orang akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kesalahannya. Yang sebenarnya apa? Hamzah baris atas bunyinya bukan bukan dengan jangan tak boleh. Betul. Itu dia. Ini antara huruf-huruf yang kita dah berlatih sebutannya tadi ya pada surah Al-Falaq. Satu dekat sini, jangan tukar dengan ain. Yang lain ada kat situ, nanti kita tengok kendian. Ini kholaq ni kena pasal bunyinya kho. Ada kha dia kan. Min syarri ma khalaq. Macam tak cukup kha, dia tu kho. Khalaq. Min syarri ma khalaq. Merliah boleh, Puan Merliah boleh. Khalaq ya, khalaq. Okey. Lagi apa huruf kita dapat dari huruf ghain? Wa min syarri ini tak ada masalah insya-Allah ya. Ghasiqin idza waqab. Okay, yang lain ada ni zal apa semua tapi kita belum cover, saya tak highlight. Lagi ada dekat ain dekat sini. Macam mana baca? Saya nak volunteer baca wa min syarrin nafasati fil sekali Puan Sharifah. Min syarrin nafasati fil uqad. Betul. Ainnya tu kena tekankan ya, uqad. Jangan baca fil uqad dan tidak jadi hamzah. Fil uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Betul Puan Nazlisa. Dan ayat akhir ni ada huruf yang berisiko juga, iaitu huruf ha pedas. Ada dekat hasidin, ada dekat hasad. Pastikan bunyinya tu dipedaskan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Cuba siapa-siapa nak volunteer? Boleh. Ayo baca. Boleh. Lagi sekali. Hasad, betul. Ha tu pastikan pedas. Ya, boleh. Siapa nak tanya saya? Ya. Ya. Dal bukan? Dal tu kenapa? Sebut dadi bukan dal bukan? Betul. Dal tu memang kena sebut macam yang Puan cakap. Nanti saya cover bila kita tiba dal. Yang qalqalah yang apa tu saya tak sentuh hari ni. Itu semua lebih kepada sifat huruf. Bermakna macam gini ya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Betul.
Puan nak tanya pasal qalqalah tu, ya betul. Cuma saya tak pergi dalam topik sifat huruf hari ni. Yang sifat huruf ada banyak ya. Ada yang Tak sekadar bertanya saja Ustazah. Boleh. Ada yang melantun, ada yang berdesir, ada yang berangin, ada yang bergetar. Sifat huruf tu kendian. Hari ni kita belajar sebut je dulu. Betul Puan, betul. Jadi kita summarize kita punya risiko salah sebut untuk huruf-huruf yang dari halqum. Apa dia? Dari pangkal, dari tengah, dari hujung. Risiko pertama antara hamzah dengan ain jangan tertukar jadi a. Kedua, huruf ha dengan ha jangan tertukar. Alhamdu pedaskan jangan jadi alhamdu biasa. Kedua. Risiko ketiga, bunyi kha, bunyi ha, bunyi ha jangan tertukar, especially bila dia berbaris bawah dan depan. Kalau akhirah tu kena ada kha dia sebab dia huruf kha. Okey. Paparan besar. Ada orang request PowerPoint tu paparan lebih besar. Boleh. Saya maaf ya, saya baru baca. Okey. Jadi itu dia huruf-huruf daripada halqum. Okey, besar dah ya. Okey. Ini dia daripada halqum tadi. Okey. Sekarang kita masuk huruf daripada lidah. Saya rasa besar dah ya, insya-Allah semua nampak ya. Okey. Yang dekat halqum tadi tak ada masalah ya, settle kita. Ada 3 risiko, ingat ya. Okey. Kita masuk sekarang insya-Allah. Huruf-huruf dari lidah pula. Daripada lidah dia ada terbahagi kepada beberapa tempat juga. Yang pertama kita tengok daripada pangkal lidah. Pangkal lidah tu kat mana? Maksudnya atas daripada halqum dekat yang sini ya. Ni hujung lidah, pangkal lidah kat sini, halqum kat sini. Ni lidahnya. Ni gambar lidah ya. Okey. Jadi kita tengok huruf yang keluar dari pangkal lidah dulu. Ya, dari lidah ada dari pangkal, ada huruf yang keluar dari tengah, ada huruf keluar dari tepi, ada huruf keluar dari hujung lidah. Banyak huruf-huruf dari lidah. Kita tengok dari pangkal lidah. Ada 2 huruf dari pangkal lidah, iaitu huruf qaf dan huruf kaf. Okey. Huruf qaf, kalau kita tengok gambar rajah ni, bezanya apa dia? Huruf qaf, hujung lidah ni terangkat kena pada pangkal sangat langit-langit. Kalau huruf kaf, dia dekat pangkal lidah juga, tapi taklah hujung sangat yang kena langit-langit tu, dia atas sikit. Ya, dia dekat-dekat. Walaupun dua-dua dari pangkal, tapi dia tak exactly from the same point. Sebab itu ada satu hukum yang dipanggil idgham mutaqarribain. Idgham yang mahrajnya dekat-dekat. Qaf dengan kaf ni contohnya lah. Idgham mutaqarribain ya, dia duduk dekat-dekat. Satu mahraj tapi dekat-dekat. Ya, dia bukan exactly sama. Bezanya, jom kita berlatih. Huruf qaf kalau nak sebutnya dia kena sebut macam huruf Q. Sebab dia equivalent to Q. Jadi bunyinya kena qaqiqu. Coba sebut. Betul. Cantik. Betul. Qaqiqu. Dia ada Q dia tu. Kalau kaf kita boleh sebut selamba. Kita boleh sebut macam biasa. Kakiku. Cuba ramai-ramai sebut kaf. Kakiku. Betul, kakiku. Jadi sebut satu-satu ni macam betul semua tapi bila dalam ngaji kadang-kadang kita terseliu juga lidah nak menyebutnya. Ya, contohnya pada surah 3 kul tu, kul huwallah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, dimulai dengan huruf qaf yang bermaksud katakanlah. Kul, katakanlah. Kesalahan yang orang mungkin buat apa dia? Orang tertukar menyebut kul kepada kaf. Jadi kul, dia tak bunyi dari belakang lidah, tak bunyi Q tu, dia jadi bunyi K. Dia kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Itu nanti bukan jadi huruf qaf, dia akan jadi huruf kaf.
Kalau itu terjadi, maknanya akan lari daripada katakanlah jadi makanlah. Itu bahayanya. Jadi sekarang kita kan selalu baca surah Al-Ikhlas kan dalam solat kan. Jadi qul tu kena pastikan bunyinya qul. Dia daripada perkataan qala. Kita selalu dengar hadis kan, qala Rasulullah, telah bersabda, telah berkata Rasulullah. Kalau daripada qala jadi yaqulu, jadi qul, makanlah, kata makanlah pula, katakanlah, kata suruhnya. Kalau yang qul yang ini daripada perkataan akala, lepas tu yaqulu, sedang makan, kata suruhnya qul, jemput makan. Nah, kalau jemput ramai makan kulu, macam ni, nak jemput orang perempuan makan kuli, macam tu. Itu bahasa Arab punya grammar ya. Jadi qul ni kita pastikan, ada orang cakap apa-apa masalah lagi. Tak apa, orang buat summary tak apa. Okey. Jadi qaf ni kena pastikan bunyinya dari belakang lidah bersamaan dengan bunyi Q lah, paling mudahnya nak cerita. Kena qul. Apa conteng saya punya ni. Okey, bunyinya qul ya. Qul huwallah. Cuba praktis masing-masing bunyikan dengan Q. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Betul. Ada dua huruf yang berisiko kat situ yang kita perlu hati-hati, iaitu apa dia, huruf qaf dan huruf ha. Ahad satu maksudnya. Jadi kena pedaskan pada ha tu, jangan biasa nanti tertukar jadi ha simpul. Kena pedan kat sini. Qul huwallahu ahad. Ahad. Pedaskan ha ni. Allahu ahad. Betul. Allahu ahad. Okey, kita tutup huruf qaf dengan kaf. Semua dah dapat? Okey? Okey. Alright, qaf dengan kaf ya, hati-hati. Itu kira risiko keempat dah ya, masuk qaf dengan kaf. Tadi hamzah ain, ha ha, kha ha ha, lekan risiko keempat, kemungkinan tertukar qaf dengan kaf. Seterusnya dari lidah, kita tengok dari tengah lidah pula. Tadi dari pangkal ya, qaf dengan kaf. Dari tengah lidah ada 3, iaitu huruf jim. Jim insya-Allah tak ada masalah nak menyebutnya. Cuba sebut ramai-ramai. Jajiju. Jaju. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak tertukar. Yang tengah ni huruf shin. Dia bila kita sebut tu tengah lidah akan naik ke atas. Dia kena dengan langit-langit atas. Shashishu. InsyaAllah tak ada masalah ya, dia ada bersifat sifat dia tafashi, dipanggil hemburan, dia ada hemburan. Jadi cuma kadang-kadang ada juga orang yang tertukar shin ni sama ada dengan huruf sa sebab dia dua-dua ni 3 titik atas, ataupun orang tertukar dia dengan huruf sin sebab dia gigi 3 ni yang sama. Jadi kena register betul setiap huruf tu. Huruf shin ni 3 huruf, 3 titik tapi tak sama dengan sa sebab dia ada rumah ni. Jadi dan dia tak sama dengan sin. Sin ya, sin ada titik 3 ni. Itu je kelirunya. Tak adalah risiko disebabkan sebutan tukarnya tu. Dan yang hujung sekali dari tengah lidah huruf ya, yu. Coba sebut. Betul. InsyaAllah tak ada risiko tertukar 3 ni ya. Mudah. Jajiju, shashishu, yu. Seterusnya kita nak tengok dari tepi lidah. Huruf ni yang susah sikit Ustaz. Susah sikit ya Puan Sharifah. Okey. Kadang-kadang tak betul juga. Huruf dad. Huruf dad ni kalau kita tengok tulisan kat sini, tepi lidah ke tepi lidah menyentuh geraham atas kanan.
Kerana kita selesa. Jadi bunyi dot sebenarnya dari tepi lidah kena geraham atas, kiri atau kanan ikut selesa kita. Bidu. Cuba sebut. Yang saya nampak semua macam dah pro bunyinya. Dari tepi saya tak ada nampak orang sebut lagi depan lidah. Bidu. Tak ada. Itu salah ya. Kesalahan orang sebut dot selalunya orang sebut daripada hujung lidah dekat gigi depan tu orang sebut do. Walau do siapa walau dolin lidah ke depan yang bunyi bukan tepi itu bukan dot, itu adalah huruf dal. Nanti kita tengok huruf dal. Tadi ada orang sebut kan huruf dal. Kejap lagi kita cover. Huruf dot dia tak boleh keluar dari depan lidah bidu, dia dari tepi. Bidu. Macam tu ya. Jadi kalau kita tengah praktis di sengit-sengit mulut sikit tak apalah. Bidu tak apa. Kalau dah pro nanti tak adalah sampai sengit-sengit mulut menyebutnya. Do. Tengok saya sebut, saya boleh sejuk kan? Kalau baca Al-Fatihah, dot ni ada pada maudu. Maudu. Tapi sini du-nya, bukan depan maudu. Itu dal, hati-hati. Kalau dari depan maudu, itu dal. Maudu, dah tukar dot dengan dal. Ya. Kena maudu dari tepi lidah. Okey, huruf dot. Ya, jadi kalau yang tak biasa tu kena berlatih dari tepi lidah. Bidu. Lidah ke kiri Ustazah kan? Betul, kiri boleh, kanan boleh, ikut selesa kita. Saya buat ke kiri. Boleh kalau selesa kiri. Setahun belajar Ustazah. Dot ni. Bertahun belajar ya. Okey. Kita praktis sekarang. Contohnya pada surah Asy-Syams, wasyamsi, pertama-tamanya shin dengan sin ni hati-hati dia dekat-dekat, jangan tertukar. Kadang-kadang orang terbaca dua-dua sin, kadang-kadang orang terbaca dua-dua shin. Sebab dia dekat-dekat ya. Jangan baca wasamsi, jangan baca wasyamsi. Pastikan yang satu tu sya, yang satu tu si. Keduanya pada perkataan, pada huruf dot, pastikan keluar dari tepi. Waduha. Wadu. Waktu kat depan ni tak boleh. Seterusnya konsonannya ada ha dengan ha yang duduk kat sebelah-sebelah ni. Kalau baca sama waduha, itu dua-dua ha simpul. Pastikan ha yang pertama ni pedas. Pedaskan dia. Waduhaha. Betul. Waduhaha. Betul. Lagi ada kat mana lagi kita tengok sikit lagi ada huruf-huruf yang kita dah cover. Yang ini salaha biasa. Biasa. Apa dia? Waduha. 300 lebih kot, sampai 3,5 lah. Kan cakap apa Puan Zawiyah, bukan cakap dengan saya Okey. Apa ni Puan Sharifah dia tak ada sabdu dekat sini, jangan baca waduhaha. Ini dia lupa nak ambil. Okey. Tak ada dia beli. Itu dia huruf dot ya. Okey, lidah kita dah cover pangkal, qaf dengan kaf, tengah kita dah cover juga shin, jim dan ya, insya-Allah yang tengah tak banyak risiko. Tepi lidah kita dah cover iaitu huruf dot ya, dari tepi keluarnya. Bidu. Okey. Okey, semua tak ada masalah. Right. Kita sambung. Hujung lidah pula. Apa dia huruf-huruf yang keluar dari hujung lidah?
Itu dia. Hujung lidah terpecah pada 4 bahagian. Ada yang hujung lidah dengan langit, ada yang hujung lidah kena pada gusi dekat belakang gigi tu, ada yang hujung lidah kena keluar dari antara gigi atas bawah nak sebut, ada yang lidahnya stay kat situ dekat di bawah. Kita tengok satu-satu sekarang. Okey. Kita tengok hujung lidah ke langit-langit dulu. Sekarang ni kita dah ada berapa risiko tadi, ingat tak? 6. Dah 6 ke? Bukan 4. Ke yang 6 tu masuk shin apa semua tu ya? Bot. Dot, betul. Dot, betul. Risiko ketujuh, ini dia, kita tengok huruf, bukan risiko dulu, tengok huruf dulu. Huruf-huruf yang keluar dari hujung lidah kena ke langit-langit. Langit-langit tu kat mana? Dekat belakang gusi atas ni. Gigi, gusi, belakang gusi. Itu langit-langit atas ya. Jadi pertamanya huruf nun, insya-Allah tak ada masalah nak menyebutnya, tak ada risiko nak tertukar. Naninu. Ramai sebut? Betul. Insya-Allah betul semua. Lam pun insya-Allah tak ada masalah nak menyebut, tak ada risiko nak tertukar. Lalilu, ramai-ramai sebut. Lalilu. Betul, lalilu. Dan ro, Riru. betul Fauzia. Roriru. Cuma saya nak highlight antara tiga huruf ni, nun, lam dan ro. Ro ni ada masalah sikit risikonya. Ini kira risiko ke-7 lah ya Nuris. Kalau saya masukkan yang ni, ro ya. Ro ni dia punya risiko apa? Bila orang sebut baris atas, orang tak sebut ro, orang sebut ra. Itu masalah. Ada setengah orang yang bermasalah, ada 8 huruf sebenarnya dari 28 huruf hijaiyah yang bila berbaris atas dia tak bunyi a, dia bunyi o. Apa dia? Salah satunya ro. Ya, jadi bila kita baca ro baris atas tu pastikan bunyinya o, jangan baca a. Contohnya Masjidil Haram. Surah Al-Isra kan, cerita pasal Isra Mi'raj kan, dari Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Haram. Lainlah kalau kita bual sesama kita orang kita cakap Masjidil Haram kan. Ngaji kena baca Masjidil Haram. Jadi contohnya perkataan khaira, kha tu kena baca kha, ra tu kena baca ra. Setengah orang dia duk baca a, dia akan baca haira. Salah ya. Haira. Kubra. Contohnya dia tak baca ra, dia baca ra. Kubra. Sebenarnya kubra. Macam tu ya. Ini risiko ke-7 hari ini. Ra yang berbaris atas kena baca ra, jangan baca ra. Itu pun common mistake. Okay. Seterusnya, tadi kita cover hujung lidah dengan langit-langit kan. Sekarang kita cover hujung lidah dengan gusi atas. Kat sini ni ya, gusi atas. Gusi atas tu maksudnya gigi, belakang gigi lah. Pertamanya huruf ta, jadi sebenarnya dia ada meletup, dia ada sifat hamas ataupun sifat angin dia ya. Ta, ti, tu. Cuba semua sebut. Itu. Betul, insya-Allah tak ada masalah. Kita tiba ke huruf dal yang ada seorang tadi dah sebut. Huruf dal ni sebutan dia oleh sebab mahraj dia pada hujung lidah dengan gusi atas, dia bukan disebut macam orang Melayu sebut huruf dal. Orang Melayu tu dal tu macam T lah kan, huruf T. Jadi kita sebut dadu, duda contohnya kan. Dal dalam bahasa Arab, kalau kita ngaji tak boleh sebut da macam Melayu sebut hujung lidah dengan langit-langit. Depan sikit jadi macam orang pelat nak menyebutnya. Dadidu. Cuba semua orang sebut. Dadidu. 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 Ada betul dah. Puan Fauzia betul dah. Jadinya cuba masing-masing sebut ayat. Budak-budak duduk.
Ada yang masih sebut Melayu, ada yang betul dah. Cuba lagi sekali. Betul, betul. Begitulah dia ni, macam orang Pelan nak menyebutnya. Dadidu. Jadi dalam Al-Fatihah ada dal pada na'budu. Iyyaka na'budu. Jangan budu macam orang Melayu punya diu tu. Budu. Itu sebutan yang sebenarnya. Iyyaka na'budu. Macam tu bunyi dia. Okey, settle dal. Kita pergi ke huruf seterusnya. Okey, dal ni tadi risiko ya, tertukar dengan dot. Jadi ini risiko ke-8 ya Nuris? Ya, 8. Okey. Jadi sekarang kita masuk huruf seterusnya iaitu huruf ta. Huruf ta salah satu daripada 8 huruf yang bila baris atas dia tak bunyi a, dia bunyi o. Jadi bila jumpa baris atas bunyinya ta. Itu. Lagi sekali ramai-ramai. Okey, itu sebutannya dan dari segi sebutan saya nak highlight kita kena sebut dia dengan sifat dia. Ta ni bersifat isti'la iaitu pangkal lidah mesti terangkat menyebutnya dan salah satu lagi sifatnya itu dia kena menutup langit-langit depan. Jadi oleh sebab itu bila menyebut ta kita kena sebut dia dengan tebal. Kalau tak kita akan tertukar dia dengan huruf ta. Jadi kalau ta ni kita kena especially baris bawah dan depan kita kena sebut tebal tu macam tu. Cuba praktis. Betul. Dia bukan nanti kalau tidak, kalau kita tak baca dia dengan tebal, kita tertukar dia dengan ta. Itu nanti jadi ya. Kalau siratal lazi tu ta dia memang dah baris atas dia obvious lah. Kita mungkin tak tertukar lah kan. Dia lebih kepada kalau baris bawah dengan baris depan tu ada risiko tertukar ya. Kita tengok nanti contoh. Ini dia contohnya. Pada surah Ad-Duha, ta-nya kat sini. Tengok pada kotak yang saya highlight ni. Ta yang berbaris bawah kita jangan baca yu. Wala saufa yu'tika. Nampak lemah lembut je baca ti tu. Sebenarnya itu huruf ta dah tertukar. Oleh sebab dia ta baca dengan tebal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Cuba berlatih yu'tika. Betul. Jadi itulah dia huruf ta, kena hati-hati risiko yang seterusnya dia tertukar dengan huruf ta. Ada siapa-siapa nak cakap apa-apa? Oh, apa ni Puan Lina ya, ada masalah baca huruf tebal lepas huruf nipis. Betul. Mustaqim. Puan Lina sebut ni, saya nak highlight teruslah sebab dah ada orang highlight ya. Bila huruf nipis dengan huruf tebal, dia sebelah-sebelah, memang ada risiko. Risikonya apa? Kita menebalkan sekali bunyi huruf nipis huruf nipis sebelum huruf tebal tu. Itu risikonya. Ya, contohnya apa nasta'in, bukan nasta'in, tak. Contohnya apa bila sebelum dia sin tapi ada huruf sod, contohnya sebelum dia huruf nipis lah, contohnya nas, bukan nasta'in lah, itu sin ya, contohlah yang saya tak boleh fikir sekarang. Kita nak tebalkan sod tu beria ni, kita tertebalkan huruf nun tu jadi no juga, jadi nos. Itu kesilapan biasa juga. Ya, kena hati-hati juga. Yang nipiskan dulu, tapi lepas tu tebalkan huruf yang memang kena bunyi dengan tebal ya. Jadi ini
depan dia huruf mati. Jadi tak adalah risiko kita nak menebalkan ain tu kan. Yu'ti yang tu ya. Okay. Berbandingkan dengan ta ni. Ta baris bawah ni, ta biasa kita boleh kena sebut biasa je. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yati, biasa, yati. Ya. Yang ini, yang yu'ti ni kena tebal. Ya. Itu dia. Okay, kita tengok sikit huruf-huruf yang kita dah belajar pada surah Ad-Duha ni. Pertama, dot, pastikan keluar dari tepi. Ha, pastikan kena pedas. Wadduha. Cuba cuba. Betul. Pedas hanya keluarnya dari tepi ya. Nizal apa semua tu kejap lagi kita cover. Itu pun masalah juga tu. Yang ini ayat keempat. Walal akhi, ada huruf kha kena dikhakan khi tu. Walal akhiratu khairul, ada dua kha. Khi kena bunyi kha, khoi kena jangan baca hai. Khairul. Betul Puan Fauziah, khairul. Okey, betul. Macam ini dua ni kha ni hati-hati. Walal akhiratu khairul jangan sampai keluar kakak sudah. Itu sebutan huruf kha ya. Lain aku fatarba dari tepi dot ni. Fatarba. Jangan dari depan bukan gitu ya, dari tepi. Banyak dot ya, dah nama dia surah. Ni ada satu lagi. Wa wajadaka dha, jangan dari depan. Wa wajadaka dha, salah. Dha dari qalan fahada. Dah ada dal kat situ. Kita dah belajar. Telatkan dia. Dah tu tak cukup telat Puan Fauziah. Dah. Fahada. 6 harakat tadi dah betul dah tu. Ada qadha wa wajada qadha ada kat sini pun telatkan wa wajadaka. Okey. Balik nanti praktis ya sebutan dal dengan dot tu. Okay, kita teruskan. Balik mana? Ni susah saja. Yang mana? Ni Yang nak masuk ni. Ayat 7 susah. Ayat ke-7 sekejap kita tengok balik. Ayat ke-7. Okey surah Ad-Duha tadi ya. Ada risiko dekat. Ada risiko dekat dot dan ada dal pada ayat yang sama. Wa wajada ووجدك ضالا فهدى. Dah belum cukup pelat Puan Fauziah. Pelatkan lagi. Okey. Kita teruskan dengan hujung lidah di pada gusi bawah. Hujung pada gusi bawah ada 3, tapi ini mudah sebab lidah kita kalau tak apa-apa memang kat situ pun dekat bawah ya. Jadi tak ada masalah. Jadi zai, za, zi, zu, cuba semua sebut. Zazizu. Betul. Huruf sin, za, zi, zu. Betul. Okey, huruf sad sebut ramai-ramai. Yang ini masalah sikit sad ni sebab dia antara dia geng dengan tozo tu. Yang ada sifat istilah, ada sifat itbaq, dia kena sebut dengan tebal. So, si, su. Ada yang tak cukup tebal tu. Betul. Ni risiko berapa Nuri? 9.
Okey. Okey. Risiko dia apa? Kalau kita tak bunyikan dia apa dia? Ambil Puan Syarifah. Oh, boleh Puan Syarifah. Okey, tak apa. Nanti saya share rekod dalam video. Ada share tak Ustaz? Nanti insya-Allah kita buat rekod. Okey, short ni kalau kita tak bunyikan dia dengan tebal, kita akan tertukar dia dengan huruf sin. Contohnya pada Al-Fatihah, Siratal ladzi jangan bunyi dia nipis jadi huruf sin nanti siratal ladzi. Itu sin. Sisu. Okey, nanti kita masuk segmen 2, kita akan praktikkan semua huruf-huruf ni ya. Kita akan buat praktikal sebutan. Okey, itu dia daripada hujung lidah dengan gusi. Sekarang kita masuk lidah antara dua gigi pula. Lidah antara dua gigi. Ada 3 lagi huruf yang keluarnya lidah kita tak banyak sikit mesti keluar ketika menyebutnya. Apa dia? Pertamanya huruf sa. Jadi sa ni pastikan masa ni sebab kita tengah berbengkel, saya memang exaggerate nak tunjuk cara sebutnya. Kalau baca sendiri tak payahlah keluar lidah banyak sangat macam saya buatlah ya. Tapi kena keluar lidah tak banyak sikit. Sa. Sa-si-su. Ramai sebut? Sa-si-su. Itu siapa tu yang belum cukup, belum tak keluar lidah tu? Sa-si-su. Okey, ada betul, ada belum betul. Nanti praktis lagi ya. Itu pun sama, sa ni contohnya pada surah Al-Baqarah ya. Masaluhum kamasalil. Tak boleh baca macam biasa lidah tak keluar nanti jadi huruf sin ya. Masaluhum kamasalil. Salah. Lagi kita tengok dalam Quran. Zal pun sama, kena keluar lidah zazizu. Saya sebut zazizu. Betul. Zazizu. Zalikal kitabul la raiba fihi. Zalika. Okey. Satu lagi huruf dha pun sama. Dha, zu. Sila sebut. Okey, dha ni kita kena gabungkan dengan dia yang itbaq tadi. Kita sebut tebal juga sebab ini risiko seterusnya ya. Sa tadi tertukar dengan sin kalau tak tebal. Zal kalau tak tebal lah. Kalau lidah tak keluar. Zal kalau lidah tak keluar akan tertukar dengan zai. Dha ada 2 risiko. Pertama, kalau lidah tak keluar kita akan tertukar dia dengan zai. Kedua, kalau kita tak bunyikan dia dengan tebal, ri, ru, kita akan tertukar dia dengan zal. Zal ni nipis. Zazizu. Wa ni tebal. Sadaqallahul azim. Cuba baca. Sadaqallahul azim. Okey. Kalau tak cukup tebal, kita baca azim, itu huruf zal. Ya. Wa ni tebal. Sadaqallahul azim. Tebalkan dia. Contohnya surah Al-Baqarah yang saya sebut tadi, ini latihan sa, latihan zal pada satu ayat. Masaluhum kamasalil ladzi tawqadana. Praktis. Keluar lidah tak pada sa, pada zal?
Betul. Wadah naro. Tamathaluhum kama. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya dalam kotak seterusnya ni praktis baca huruf dha yang berbaris depan pastikan tebal. Jangan zu kena ru. Bukan ru. Wa tarakahum fi Zulumatil Zuluma tu tebal ya. Kot ni pun sama. Kot dari bawah kena tebalkan. Zulumatil la yubsirun. Tak boleh baca biasa la Ada seorang nak volunteer baca fi zuluma? Boleh. Zulumatil la yubsirun. Betul, tebal sot. Zulumatil la yubsirun. Ini pun sama ya, zu tu kena tebal. Yang ini latihan untuk zal yang berbaris atas, kena keluarkan lidah. Cuba baca. Azanihim, betul. Seterusnya ini latihan ha pun ya, kena pedaskan, tapi latihan yang kita nak fokus sebenarnya to. Fokus dua-dua. Muhaytum, jangan muhitun, itu ha dengan ta. Muhay pedas, tebal. Wallahu muhaytum. Tum, bukan tum. Beza, dengar tak beza dia? Jangan tum biasa. Kalau rasa tak itu salah lah tu. Itu tak lah tu. Dia kena tum. Betul. Tum bil kafirin. Betul. Dan kotak di hujung ni latihan untuk huruf zal. La zahaba. La zahaba. Betul, la zahaba. Itu dia. Kita dah habis cover huruf-huruf yang keluar dari lidah. Apa risikonya tadi? Qaf dengan kaf jangan tertukar. Yang satu qul, yang satu kul, satu k, satu q. Jim, shin, ya, risikonya mungkin hanya pada shin kalau dia tak register bentuk. Sa dengan sin tu mungkin tertukar juga. Bukan tertukar dari segi sebutan. Dot mungkin ada risiko tertukar dengan dal kalau dia tak keluarkan dia dari tepi lidah. Nun lam ra cuma risiko pada ra kalau dia baca baris tasbih tak dibunyi dengan o. Ya ra dia bunyi ha mungkin. Jadi kursi atas yang ini mungkin ada risiko huruf dal kalau dia tak bunyi macam ulat ya, dia mungkin bunyi macam d. To kena bunyi tebalkan dia. To, pi, u. Macam tu. Kalau tak dia tertukar dengan ta. Seterusnya yang mana? Dia berangin kan? Betul. Ta memang ada sifat hamas, sifat berangin. Sebab itu kalau dia mati, dia tak perlu malakat. Dia kena ada angin sikit. Wa ma malakat. Sifat huruf dia. Itu cerita lain. Okey. Risiko seterusnya, sa kalau tak keluar lidah mungkin tertukar dengan sin. Ya, sa sin itu. Zal kalau tak keluar lidah mungkin tertukar dengan zai. Wa kalau tak keluar lidah mungkin tertukar dengan zai juga.
Dan kalau tak dibaca dengan tebal akan tertukar dengan zal. Itu dia, dah banyak ni risiko ni. Nuris yang kira tadi berapa katnya? 10. 10 dah. Okey. Dan satu lagi sod, kalau tak ditebalkan su akan tertukar dengan huruf sin. Itu dia, kena hati-hati pada 10 risiko setakat ini. Jadi seterusnya kalau tak ada apa-apa masalah, kita teruskan pada huruf yang keluar dari bibir. Huruf yang keluar dari bibir ada 4, yang bibir renggang ada 2, waw dengan fa. Waw ni bibir insya-Allah tak tertukar lah ya. Wawiwu, dia sama dengan W. Wawiwu. Semua orang sebut? Okey. Fa dia ada sifat angin dia, gigi atas dengan gigi bawah ya. Fafifu. Betul, ada angin dia ya, fafifu. Dia tak jangan tertukar dengan pa pula kalau kita tak keluarkan angin dia. Dan seterusnya kalau bibir rapat ada huruf mim, ma, mimu, dan huruf ba, babibu. InsyaAllah tak tertukar lah dua ni ya. Jadi itu dia huruf-huruf yang keluar daripada bibir. Ada lagi sikit dekat yang keluar dari rongga hidung ni, sebenarnya lebih kepada huruf nun dan mim yang didengungkan ya. Contohnya inna, tu baru keluar dari rongga hidung. Dia bukan keluar sebutan huruf, dia lebih kepada bunyi dengung ya. Okey. Okey, itu dia tadi kita dah habis. Hairul Azhar ni pun nak masuk. Okey, kita dah habis cover tentang sebutan huruf. Kita akan pergi ke segmen yang kedua, iaitu praktikalnya macam mana nak membunyikan huruf-huruf yang kita praktis tadi menggunakan satu tongue twister. Tongue twister tu contohnya kalau dalam English dia kan ada praktisnya. She sells seashell at the seashore. Betul? Bukan, salah. She sells seashells at the seashore. Ini kita buat yang huruf hijaiyah punya tangta. Kejap lagi, sabar. Sebelum tu, saya nak share sikit. Setiap kali saya buat bengkel, saya share ada promotion. Saya buka promosi ya, setiap kali buat bengkel. Ada promosi untuk hari ini sahaja sampai tengah malam ni. Siapa-siapa yang berminat boleh kontak kita. Yuran bulanan kita Al-Baghdadi semua satu Malaysia sebulan 100. Tapi ada promosi kalau daftar ramai 3 orang 80 seorang sebulan. Dan kita juga untuk hari ini sahaja yang daftar ada jimat 50 percuma pendaftaran ya. Pendaftaran percuma, bayar duit buku sahaja. Jadi ada di jimat 50. Saya ni buat cepatlah, nanti nak tahu dia punya detail boleh kontak saya lagi lah ya, promosi untuk hari ini. Dan ada lagi satu jimat 100 kalau bayar untuk 3 bulan terus. Maksudnya kelas asas contohnya 3 bulan ya, tamhid tu yang ketuk-ketuk tu. Kalau bayar terus 3 bulan boleh jimat 100. Ini promosi yang kita ada untuk hari ini. Okey. Jadi kita akan masuk pada segmen 2. Okey. Stop share. Okey. Kita akan pergi video untuk kita praktis sebut huruf-huruf yang kita dah belajar. Sebelum tu saya masuk ke video, boleh semua orang buka video, kita ambil gambar sekali dulu. Kenang-kenangan untuk kenang-kenangan kita semua. Okey. Semua masing-masing dah buka video. Alhamdulillah. Boleh kita lekatkan. Puan Sharifah tadi dia kata dia keluar. Oh tu dia dah datang balik. Alright, ready. Masuk sekejap je, tunggu. Masuk sekejap ambil gambar ya. Okey. Ready semua? 1, 2. Okey, saya tekan print screen. Okey, boleh. Nanti kita pergi pula pada video. Video tu dekat mana? Jeng 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 jeng. Kat mana saya nak cari video ni? Kat sini. Dia nak tangkap gambar, dia kata nak tekan video. Mana video, Cik? Dia boleh tekan.
Okey. Okey, lagi sekali kita ambil gambar. Ada tadi dia buatkan video nak ambil gambar. Baru nampak Hafiz. Okey, ready semua? Kita ambil gambar. 1, 2. Okey, kita ambil gambar. Right. Sekarang saya stop record.